ke channel kami Dunia Reality. Sebelum itu, jangan lupa like, share dan subscribe channel kami kerana kami akan menyiarkan kisah-kisah yang menarik buat tontonan anda semua. Pernahkah anda melihat logo Starbucks dan terfikir, siapakah atau makhluk mitos apakah yang terdapat di dalam logo tersebut? Sesetengah mengatakan bahawa ianya merupakan ikan duyung dan ada juga yang menyatakan bahawa ianya siren. Sebenarnya, perempuan yang cantik dengan tiara di atas kepalanya dan berekor dua seperti ikan duyung tersebut merupakan makhluk mitos yang bernama Melusine. Melusine adalah salah satu legenda lama tentang puteri duyung yang berekor dua, di mana Melusine digambarkan sebagai bekas penjaga air tawar yang mendiami danau atau sungai. Namun begitu, legenda di negara barat seperti di tempat lain terkadang bercampur dan tidak selalu konsisten penceritaannya. Melusine merupakan anak perempuan kepada peri air iaitu Priscilla dan anak kepada seorang raja dari sebuah kota yang sekarang dikenali sebagai Scotland, iaitu Raja Elinas. Melusine bukanlah seekor ikan duyung sejak lahir lagi. Berdasarkan mitos, Melusine telah disumpah oleh ibunya sendiri atas perbuatannya terhadap bapanya. Raja Elinas bertemu dengan Priscilla berdekatan dengan sebuah air pancut. Raja Elinas telah jatuh cinta pada pandangan pertama, kemudian mengajak Priscilla untuk berkahwin. Priscilla bersetuju dengan satu syarat, Raja Elinas tidak memasuki biliknya semasa dan selepas sahaja anak-anaknya dilahirkan. Selepas berkahwin, Priscilla dikurniakan 3 orang kembar di mana semuanya berjantina perempuan. Perasaan ingin tahu Raja Elinas membuat-buat lebih-lebih lagi apabila anak sulungnya daripada perkahwinannya yang lepas menegas dan menyuruhnya menziarahi dan melihat isterinya yang baru sahaja lepas bersalin dan anak-anaknya. Priscilla sangat sedih dan kecewa kerana Raja Elinas telah mengingkari janji mereka. Lalu, Priscilla membawa lari anak-anak mereka ke sebuah pulau. Setelah anak-anaknya menginjak usia remaja, Priscilla membawa anak-anaknya untuk melihat kehidupan ayah mereka. Priscilla menceritakan mengenai janji yang telah suaminya ingkari kepada anak-anaknya. Maka dari situ timbullah perasaan benci dan ingin membalas dendam dalam diri Melusine terhadap bapanya, iaitu Raja Elinas. Dia menyuruh adik-adiknya itu untuk menculik dan menangkap ayahnya lalu penjarakannya di sebuah gunung. Setelah Priscilla mengetahui tentang itu, dia berasa sangat kecewa dan mengambil tindakan terhadap Melusine dengan menyatakan bahawa Melusine akan disumpah menjadi separuh manusia dan separuh ikan atau makhluk bersisik pada setiap hari Sabtu sepanjang hayatnya. Melusine melarikan diri dan tinggal di dalam hutan sehingga pada satu hari dia terjumpa seorang lelaki bangsawan yang tertekan kerana telah terbunuh saudaranya semasa sedang memburu. Oleh itu, Melusine memberikan nasihat dan cadangan bahawa lelaki tersebut perlu memberitahu perkara sebenarnya kepada ahli keluarganya dan keluarga saudaranya. Selain itu, Melusine juga berjanji untuk memberikan lelaki tersebut kekayaan, kesihatan dan kekuasaan yang tidak pernah dia bayangkan. Bangsawan tersebut sangat senang hati dan tertarik dengan Melusine kerana sanggup membantunya. Lalu, bangsawan tersebut melamar Melusine untuk menjadi isterinya. Melusine bersetuju dengan satu kondisi di mana bangsawan tersebut tidak boleh melihat Melusine di biliknya pada setiap hari Sabtu. Bangsawan tersebut pun bersetuju. Setelah bergelar suami dan isteri, Melusine memberikan kekayaan, kesihatan dan kuasa kepada suaminya seperti yang dijanjikan.
Melusine sudah pun bergelar sebagai seorang ibu kepada 10 orang anaknya. Dia juga memiliki sebuah istana yang dibina dan memerintah kota tersebut dengan baik, ramah dan penuh kasih sayang. Melusine juga disanjungi dan dihormati oleh orang ramai. Namun begitu, suaminya dipaksa dan ditekankan oleh ahli keluarganya untuk mengkaji apa yang dilakukan oleh Melusine pada setiap hari Sabtu. Perasaan ingin tahunya membuak-buak dan dia tertanya-tanya, apakah yang Melusine lakukan di biliknya seorang diri pada setiap hari Sabtu. Jadi, suaminya mengambil tindakan untuk mengintai Melusine melalui lubang kunci pintu bilik Melusine. Kelihatan Melusine berada di dalam tub mandi, kelihatan cantik seperti selalu. Akan tetapi, terdapat sesuatu yang pelik berlaku di mana bermula dari paras pinggang hingga ke kaki Melusine, iaitu bahagian bawah badan Melusine menyerupai ekor ikan atau ular dan bersisik. Dia tidak mempercayai matanya dan apa yang dilihatnya. Dia menuduh Melusine sebagai makhluk jadian. Melusine marah, bingung dan kecewa bukan sahaja kerana suaminya tahu mengenai rahsianya, malah suaminya juga telah mengingkari janji mereka. Tambahan lagi, suaminya menceritakan kepada orang ramai mengenai rahsianya itu. Ada yang mengatakan bahawa Melusine bertukar menjadi seekor naga dan terbang pergi meninggalkan tempat tersebut. Ada juga yang menyatakan bahawa dia melompat keluar daripada tingkap dengan penampilannya seperti seekor ikan dan berenang menuju ke sungai. Ada yang menyatakan pada suatu malam, Melusine melawat anak-anaknya dengan jelmaan manusianya. Tetapi ada juga yang menyatakan bahawa dia membawa petanda buruk dan jika kelihatan dia berterbangan, ini bermaksud ada kematian yang akan berlaku dalam masa terdekat. Gambar dengan laut ini dapat dilihat di seluruh dunia, terutamanya pada lambang minuman kopi terkenal iaitu Starbucks. Baiklah, itu sahaja yang dapat dikongsikan mengenai kisah di sebalik logo Starbucks tersebut. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe kerana banyak lagi kisah menarik yang kami akan kongsikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng di bawah supaya anda tidak ketinggalan dengan konten baru dari kami.